Okey. Kalau ikut komen Husna cakap, okey dah. Nik dengar suara saya? Nik? Dengar Cik Mel, dengar. Ah. Okey, kita mula. Bismillah. Misteri video viral. Bunyi dia macam berdesing ah. Betul tak? Saya dengar okey je Cik Mel. Ya ke? Uh-uh. Okey. Nota. Cerpen ini terdapat dalam novel Somniphobia, Sumpahan Syaitan. Namun penamat cerpen adalah berbeza. Skrip. Mana pula datangnya kucing hitam ni? Tadi tak ada pun. Aku menunggu dalam beberapa saat. Namun, dari skrin reverse camera, aku dapati kucing hitam itu masih tidak berganjak. Malas hendak menunggu lebih lama, aku mengambil keputusan untuk parkir di petak bersebelahan. Enjin kereta dimatikan. Serentak dengan itu, alunan muzik dari radio terus terhenti. Suasana bertukar sunyi. Aku menjengah keluar tingkap. Kucing hitam tadi sudah tiada. Sudah lari ataupun sudah gaib. Aku melangkah keluar dari kereta. Kelam saja suasana. Mana tidaknya, jam baru menunjukkan pukul 5 pagi tetapi aku sudah sampai di hadapan bangunan tempatku bekerja. Selain kereta aku, terdapat beberapa kenderaan di kawasan parkir separa gelap ini. Mungkin itu adalah milik petugas bahagian teknikal atau unit keselamatan yang bekerja mengikut shift. Berbeza dengan aku yang bekerja di waktu kebiasaan pejabat, iaitu dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Tapi, kegilaan apakah yang membuatkan aku sampai seawal jam 5 pagi ini? Aku malas hendak terperangkap sama dalam kesesakan jalan di Kuala Lumpur ini. Bagi aku, biarlah sampai lebih awal. Kalau mengantuk, boleh sambung tidur di pejabat. Angin yang berhembus menambah kesejukan di hening pagi. Aku berpeluk tubuh sambil mempercepatkan langkah menuju ke lobi bangunan. Keadaan sekeliling kawasan parkir tidak terjaga dengan pokok-pokok tua bersama akar yang berjuntai-juntai serta kewujudan sebuah pondok usang yang terbiar. Suasana sebegini memang akan mengundang rasa seram bagi orang yang pertama kali melaluinya. Aku melangkah ke arah lift. Butang bernombor 11 ditekan sebaik saja memasukinya. Perlahan-lahan, pintu lift kembali terkatup dan membawa aku naik. Di aras 11. Ada beberapa lampu di koridor yang tidak menyala. Namun, laluan masih terang. Derapan tapak kakiku membelah kesunyian. Sesudah punch card, aku mengeluarkan kunci pejabat dari dalam beg. Lampu pejabat dah menyala? Aku termangu sebentar. Bulu romaku tiba-tiba meremang. Siapa pula yang datang lebih awal daripada aku ni? Atau ada orang yang terlupa nak tutup suis lampu semalam? Tapi macam mustahil. Kalau ada yang terlupa, tentu pengawal keselamatan akan tolong padamkan semasa mereka buat rondaan. Hati aku semakin berdebar semasa membuka pintu pejabat. Baru sampai, Zul. Oh, kau rupanya Iqbal. Aku menghela nafas lega. Awalnya kau sampai hari ni. Tak pernah kau sampai lebih awal daripada aku. Ada apa-apa ke? Kerja aku tak siap semalam. Hari ni pula aku kena pergi kursus.
Paksalah aku datang awal sikit sebab nak siapkan kerja tu dulu. Lah, ya ke? Kenapa tak pas je kerja kau dekat aku? Tak apalah. Aku tak nak sesakan kau. Aku mengangguk lalu berjalan menuju ke bilikku. Suis lampu dipetik, memandangkan waktu solat subuh belum lagi masuk. Aku menghidupkan komputer untuk mengisi masa dengan melayari internet. Laman Facebook dibuka. Macam-macam cerita politik bersepah di newsfeed aku. Ramai kawan-kawan aku yang bermasam muka disebabkan perbezaan fahaman politik. Aku scroll laju-laju. Gambar-gambar swafoto dengan gaya gedik pun aku abaikan. Perhatian aku cuma terlekat pada satu video dengan caption kejadian aneh semasa rompakan di kedai serba neka. Kau tengah tengok video kat kedai yang viral tu ke? Iqbal tiba-tiba muncul di muka pintu bilik aku. Nyaris aku terjerit. Yang kau tiba-tiba tersembul kat situ dah kenapa? Sakit jantung aku tahu tak? Iqbal tidak mengendahkan kata-kata aku. Lebih baik kau jangan tengok video itu. Dia seakan memberi amaran. Kenapa pula? Apa yang tak kena dengan video ini? Iqbal tidak terus menjawab. Dia masuk ke dalam bilik lalu berdiri di sebelah aku. Kau pun tahu, selama ni kalau kerja aku tak siap sekalipun, tak pernah aku datang seawal ni ke pejabat kan? Betul. Tapi apa yang kau cuba nak beritahu ni? Sebenarnya, aku tak dapat tidur malam tadi. Sebabkan video viral tu, aku segera menghentikan video berkenaan. Kenapa? Iqbal mengeluarkan telefon dari poket seluarnya. Macam biasa, aku akan layan media sosial dulu sebelum tidur. Masa aku tengok video tu, aku rasa ada sesuatu yang tak kena. Apa yang berlaku sebenarnya? Rasa ingin tahu aku sangat tinggi. Tapi aku tak berani nak terus menontonnya. Masa perompak tu hunus parang, tiba-tiba saja parang dia terapung. Lepas tu pintu kedai tu terbuka sendiri. Cerita Iqbal. Aku meneguk liur. Naluri aku melonjak-lonjak ingin menonton video berkenaan. Tetapi kewarasan aku menghalangnya. Aku tahu, aku pasti akan menyesal setelah menonton video seperti itu. Tapi tu belum cukup misteri lagi. What? Apa jadi lepas tu? Aku tak puas hati. Macam mana kejadian dalam video tu boleh berlaku? Jadi, aku ulanglah semula. Kejadian dalam video tu boleh berubah pula. Iqbal bercerita dengan tubuh yang menggigil. Sekali lagi aku terpaku. Tetapi kali ini aku tak berpuas hati. Selagi benda ni tak terjadi depan mata aku takkan percaya. Kalau aku mainkan video ni dekat komputer, agaknya perkara yang sama akan terjadi tak? Aku tak tahu, kau cubalah. Walaupun takut, aku memberanikan diri. Lagipun aku tak berseorangan. Kalau apa-apa terjadi, Iqbal ada bersama dengan aku. Jari aku tergetar-getar saat menekan butang tertikus. Video itu dimainkan. Kejadian parang terapung dan pintu kedai terbuka sendiri persis seperti apa yang diceritakan oleh Iqbal sebentar tadi. Video itu tamat setelah perompak itu melarikan diri. Kini, aku dan Iqbal bersedia untuk menonton ulangan video berkenaan. Apakah ia akan berubah seperti apa yang Iqbal lalui? Mak! Aku dan Iqbal hampir terlompat ke belakang. Tubuh kami menggigil. Kali ini, perompak itu pula yang terapung. Seolah-olah ada makhluk halimunan yang mengangkatnya. Kemudian, perompak itu dilambung ke pintu kaca sehingga pecah berderai. Ini mustahil. Aku seakan tidak percaya. Tapi inilah yang berlaku di depan mata aku dan Iqbal. Kita tengok sekali lagi nak? Aku memandang Iqbal dengan wajah yang serius. Namun, itulah juga isi hati aku yang sebenarnya. Perlahan kami menghampiri komputer. Butang replay ditekan, video dimainkan sekali lagi.
Ish. Perkataan itu terkeluar dari mulut aku apabila kelibat satu makhluk putih berdiri di belakang perompak. Aku tak puas hati. Bagaimana video ni boleh memaparkan visual yang berbeza-beza setiap kali diulang tayang. Kami berdua meneruskan tontonan. Makhluk putih itu pantas berpaling lalu memandang ke arah kami. Wajahnya kosong. Aku dan Iqbal sama-sama menjerit ketakutan. Sepantas kilat, aku menekan butang pangkah pada pelayar internet. Cis! Kenapa kau tak alang aku daripada tengok video ni, ha? Aku memarahi Iqbal. Kau sendiri yang nak tengok. Aku dah bagi Ramadan awal-awal tadi kan? Aku tak sedar hati, ya. Jom, pergi surau. Jom. Apabila kami berdua hendak keluar dari bilik aku, pintu bilik tertutup dengan sendirinya. Lampu pejabat semuanya terpadam. Melainkan lampu bilik aku saja. Kami sama-sama menggelabah. Pintu tak boleh buka. Macam kena kunci dari luar. Apa dah jadi ni, woi? Iqbal terduduk sambil menarik rambutnya. Relax, bawa bertenang. Aku cuba call pengawal. Aku mencapai ganggang telefon. Nombor sambungan ke unit keselamatan dihubungi. Kedengaran satu suara di hujung talian. Hello, saya Zul dari tingkat 11. Saya dengan kawan saya terkunci dalam bilik. Ada benda cuba ganggu kami. Tolong kami cepat. Baik Encik Zul, jangan cemas. Sekarang juga saya akan arahkan pengawal saya untuk ke sana. Aku meletakkan telefon lalu duduk rapat dengan Iqbal. Mukanya jelas menunjukkan ketakutan yang menyelubungi diri. Aku juga sama-sama merasainya. Cuma, aku berusaha untuk berlagak tenang dan berfikir secara rasional. Bila nak sampai ni Zul? Sabarlah, mereka on the way lah tu. Menyesal aku datang awal-awal pagi macam ni. Bodohnya aku. Pap. Terbuntang mata kami berdua melihat ada kesan wajah dan tapak tangan yang melekat di dinding kaca. Pantas kami mengalihkan pandangan dan memejamkan mata serapat mungkin. Lafaz zikir dibaca berulang kali. Encik Zul, Encik Zul. Kedengaran laungan seseorang dari luar pintu pejabat bersama ketukan kuat beberapa kali. Aku membuka mata perlahan-lahan. Gad, tolong kami. Sahut Iqbal. Encik, pintu depan ni berkunci. Balas pengawal. Rupa-rupanya, pintu pejabat turut terkunci. Jarak bilik aku dengan pintu utama pejabat tidaklah begitu jauh. Tapi, aku dan Iqbal tidak berani untuk melangkah keluar untuk ke situ buat masa ini. Pecahkan sajalah pintu tu. Iqbal seakan sudah hilang pertimbangan. Baik, Cik. Pengawal keselamatan itu menendang pintu utama. Setelah 3 kali percubaan, akhirnya pintu berkenaan tercabut. Serentak dengan itu, lampu terpasang semula. Aku cungap menarik nafas. Tombol pintu bilik segera dipulas. Kali ini, ia tidak lagi terkunci. Aku membuka pintu seluas mungkin. Debaran di dada masih bersisa. Mana pula pergi Gad tadi? Aku tidak nampak kelibat pengawal berhampiran pintu yang telah dipecahkan. Iqbal, kau ada nampak liur yang ditelan terasa pahit. Kali ini, Iqbal pula hilang daripada pandangan. Walhal sebentar tadi, dia ada bersama-sama dengan aku di dalam bilik. Tapi sekarang, bilik kerja aku kosong. Aku menoleh ke segenap penjuru pejabat. Kau cari siapa? Aku rasa macam terputus nyawa sesaat. 2 akibat terlalu terperanjat.
Rupa-rupanya Iqbal bersembunyi di bawah meja. Patutlah aku tak nampak dia tadi. Yang kau menyorok bawah meja aku tu dah kenapa? Aku takut kalau-kalau yang datang tadi tu bukan guide. Yang kian terasa kuat denyutannya. Sakit sangat. Itulah engkau. Lain kali jangan ketagih sangat tengok video kat media sosial malam-malam. Kan dah sakit kepala? Nasihat orang konon. Kau pun sama kan? Tadi dia juga yang mengaku macam tu. Sudahlah, baik aku pergi surau cari ketenangan. Haha, dah sakit kepala, dah kena kacau macam-macam, baru nak cari Tuhan. Masa hati kau senang, solat wajib pun kau sengaja tinggal. Aku makin panas. Pantas kilat aku cekak kolor baju Iqbal sampai dia sedikit terundur. Tapi Iqbal masih mampu tersengih. Muka sinis dia memang buat aku rasa macam nak hayun penumbuk. Bila pula aku lupa solat? Alah, malam tadi kau tengok macam-macam jenis video. Awak lah, muzik video lah. Sampai kau miss solat isyak kan? Kau terus tidur lepas tu. Bukan malam tadi je. Dah banyak kali kau ulang perangai yang sama ni kan? Jawab Iqbal selamba. Kerut muka aku. Mana kau tahu semua ni? Sebab kami memang suka berdamping dengan orang yang tak solat. Lagi kerap manusia tak solat. Tiba meremang. Perlahan-lahan aku berundur. Kau ni siapa ah? Aku kawan kau lah. Balas Iqbal sambil tersengih. Bayang aku. Ya Tuhan, aku tak perlukan alasan untuk percaya kata-kata Iqbal lagi. Dia cumalah syaitan yang menyamar sebagai Iqbal. Cepat-cepat aku lepaskan kolor baju Iqbal, lalu berpaling. Urusan kita belum selesai lagi kan? Tangan yang mencengkam bahu kanan aku dirasakan terlalu kasar. Suara Iqbal juga sudah bertukar garau. Oh Tuhan, aku janji, lepas ni aku tak akan abaikan suruhanmu. Tolonglah aku kali ni. Dan aku dah tak ingat apa-apa yang berlaku selepas tu sebab semuanya menjadi gelap gelita. Okay, Nick. Thank you. Okey, sama-sama Cik Amir. Kita baca dia punya penawar racun berbisa untuk kesimpulan viral ni. Dekat muka surat ujung dia ada cerita sini. Seorang sahabat yang kita kenali rupa-rupanya adalah jelmaan makhluk halus yang suka berdamping dengan manusia, date kelak. Melalui cepen misteri video viral, watak utama begitu leka dengan kecanggihan teknologi sehingga sering melewatkan solat dan ada kalanya tertinggal dalam melaksanakan kewajipan berkenaan. Masa inilah syaitan lebih suka untuk berada di sisi kita supaya kita lebih hanyut dalam arus dunia. Okay, so terima kasih pada semua. Thank you Nick untuk Japan Mystery Video Viral. InsyaAllah kita jumpa minggu depan dengan Husna. Husna, you there? Ada lagi tak? Komen sikit. Rasa ni kawan-kawan korang ni ramai. Kenal lah Nick. Mira Malik. Ada kenal. Okay. Thank you. Geng-geng UKM, korang the best. Ni kita orang baca buku seram karya Iwan Riz. Misteri video viral. Janji ke neraka. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.